Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih, hadis yang ke-15, yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi di bawah bab taharah, iaitu berkenaan dengan siwak, siwak. Muka surat 40. An Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا ustanna thumma raddahu ila mawdi'ih. Daripada Zaid bin Khalid al-Juhani katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak saya akan menyusahkan umatku, pasti akan aku suruh mereka menggosok gigi setiap kali hendak salat, dan saya akan melewatkan salat isyak sehingga 1/3 malam. Jadi dalam hadis ini bahagian pertama itu mengikut riwayat Zaid bin Khalid ini dua perkara yang Nabi sebut. Yang mana dua perkara ni kalau tidak menjadi berat kepada umatnya pasti dia suruhlah. Yang pertama sekali gosok gigi setiap hendak salat. Yang kedua memperlewatkan salat isyak sehingga 1/3 awal malam. 1/3 malam tu mana 1/3 yang awal. Dalam riwayat lain maknanya sampai kepada tengah malam. Tapi Nabi tak buat begitu sebab takut akan membebankan umatnya. Baik. Perawi yakni Abu Salamah berkata, Zaid bin Khalid ini perawi hadis tadi, beliau sendiri hadir di masjid dalam keadaan siwaknya berada di atas telinganya. Maknanya kayu sugi itu dia letak sini. Dia letak sini. Seperti mana biasanya orang letak pen lah, di telinga. Tidaklah dia bangun sembahyang kecuali pasti dia akan menggosok. Mana setiap kali bila dia nak bangun salat ni, dicerita di masjid dalam saf ni, maka dia akan gosok gigi dia. Kemudian dia letak semula di sini, itu. Jadi hadis ni perlu diperhatikanlah, jangan ikut zahir begitu. Baik. Perbincangan berkenaan gosok gigi ketika hendak sembahyang atau wudu, termasuk waktunya, telah pun dibincangkan dalam hadis pertama. Kita bincang di peringkat awal dulu lagi. Kita bincang dah kau ni. Tak apalah. Saya baca lagi. Kukuk mana pun hadis ni sahih lah, secara umum sahih, walaupun ada yang dipertikaikan, tapi ramainya kata sahih. Itu pertikaian pun dari sudut sanad dalam riwayat, dalam setengah riwayat saja, misalnya dalam Musnad Ahmad, tapi ramai ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Baik, kita terima sahih lah. Tambahan kepada perbahasan sebelum ini ialah perbuatan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu yang menjadi sokongan kepada ulama yang berpendapat sunat gosok gigi ialah ketika hendak sembahyang, bukan ketika wudu. Tetapi perbuatan tersebut menjadi sunat jika tidak berlaku di dalam masjid.
perbuatan membuang kotoran atau cebisan makanan yang melekat di dalam gigi, ia hanyalah sekadar, jadi itu tidak menasabahlah di masjid itu maksud dia. Ia hanyalah sekadar membersihkan gigi dan mulut saja. Namun begitu tidak terdapat sebarang riwayat yang jelas daripada Nabi SAW sendiri bahawa baginda SAW menggosok gigi ketika hendak sembahyang. Dia begini, hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali benar bahawa Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum fi kulli salati. Itu betul lah hadis itu. Tapi Nabi tidak buat gitu sebab takut jadi berat. Mana tidak berlaku. Telah dibuktikan oleh ulama, tidak ada satu riwayat Nabi gosok gigi ketika hendak salat, ketika dalam saf, tidak ada. Biasanya dalam riwayat bila Nabi gosok gigi di tempat wudu, ketika Nabi selesai mandi, bukan dalam saf. Hadis qauli pun tidak ada, hadis fi'li pun tidak ada. Jadi hadis yang kita baca ni ialah sahih lah, tetapi ini perbuatan, bukan perbuatan Nabi, dan ini bukan perbuatan sahabat yang lain. Mana bukan ini perbuatan umum. Jadi dia buat cuma sebab itulah ulama bincang. Jadi Khalid, Zaid bin Khalid tadi, dia buat begini tu maksud gosok gigi lagu mana? Apakah gosok gigi tu dalam keadaan gigi dia tu dia baru lepas makan, atau gigi dia kotor, ataupun gosok gigi macam mana? Padahal ni kalau kita tengok sahabat Nabi pun tak buat gitu. Ni kita antara maghrib, kita gosok gigi masa mana? Ketika sebelum masuk dalam masjid lah. Boleh jadi ada yang gosok gigi kita kata di kawasan tempat wuduk, boleh jadi. Selepas ni isyak pula ni. Sebab tu ya dia tak di telinga dia nak ambil zahir hadis tu. Padahal Nabi sebut kalau berat, kalau tidak jadi berat, tapi maknanya tak sempat jadi syariat tu. Tak sempat jadi syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi dia gosok gigi ketika mana? Contoh kalau kita kata antara maghrib dengan isya, tu tak ada pun makanan itu, saki-baki makanan tak ada pun yang melekat di gigi tu. Jadi dia buat gitu tu makna sekadar untuk mengambil maksud hadis saja. Dia buat gitu tak? Tapi gosok gigi yang sebenar, yang termasuk dalam kehendak gosok gigi adalah membuang saki-baki makanan. Yang kedua, membersihkan ruangan mulut. Antara ciri bersih ruangan mulut adalah tidak ada bau busuk daripada mulut. Hak tu memang perbincangan panjang ulama. Dan dalam Sunan Nasa'i, kita belajar di Langgar tu, saya telah sebut dengan panjang lebar berkenaan dengan perkara ini. Gitulah maksudnya. Jadi apakah hal ni boleh jadi ikutan? Tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya. Tu. Kita tak ambil kira lagi perasaan jiran kita sebelah tu. Sebab saya pernah alami benda tu. Bau lah bau. Gak hidung kita ni, alhamdulillah nampak molek juga hidung kita tu. Dia jadi bau hati-hati. Pengalaman saya sendiri. Patut Nabi tak buat pun. Lepas tu timbul juga persoalan dia. Katakanlah ada lah makanan dia nak buat di mana? Sebab Nabi tak benar telan tu dalam riwayat. Nabi tak benar. Dia nak buat mana tu air liur dia tu? Kalau kita sebut tu kan menjejek kan? Nabi, sebab tu Nabi tak buat. Jadi hak ni hak peribadi dia ni. Jadi amalan peribadi dia tidak boleh jadi amalan umum. Itu maksudnya. Hadis tu sahih. Sebab tu bila hadis sahih kena tengok matan dia pula macam mana. Jadi kau ni sudah bincang panjang lah. Boleh faham lah? Begitu maksudnya. Sebab ada yang buat begitu sebenarnya. Ada pun. Saya sebut tadi. Tapi dia buat dalam poket lah, tidak letak di telinga. Dia buat dalam poket. Bila terimai Allahu Akbar, dia pun duduk tepi saya. Lepas tu dia buat dalam poket. Tidakkah dia buat gitu akal ke air liur jadi basah tu? Tak sesuai. Sebab tu Nabi tak buat. Nabi tak buat begitu. Bahkan hadis tu laula an asyukka ala ummati laula an asyukka ala ummati la amartum bi fi kulli salatin, dan setengah dia adalah sedikit fi kulli salat, dalam setiap salat. Hadis tu kalau dalam setengah-setengah kitab tu dibincanglah. Maksudnya bila nak salat, bukan ketika berada dalam sah. Ketika hendak salat, kita turun daripada rumah nak salat, kita gosok gigi, termasuk dah tu. Tu. Bukan mana ketika nak salat tu ketika dilakukan iqamat. Tak ada begitu. Tapi kenapa dia buat? Ini masalah peribadi dia. Isu yang melibatkan peribadi dia tidak boleh dijadikan sebagai amalan umum. Apatah lagi perkara ini tak pernah dibuat oleh Rasulullah begitu, dan tidak menjadi amalan umum para sahabat.
Jadi kita nak ikut ni kena tengok amalan yang jadi umum. Sahabat, ulama-ulama fiqh, termasuk sebab dia ada juga ulama hadis ni, dia ulama fiqh. Misalnya cepo Imam Bukhari ni, memang dia ni mujtahid, dia tak boleh ikut orang lain. Jangan kita kata awak mengaji hadis, tak suruh mengaji fiqh lah, bukan bidang awak tu. Itu nampak sangatlah kesilapan kalau kita kata gitu. Tak betul tu. Tu saya guna bahasa cukup berlapis lah tu. Tidak menasabah kita kata gitu, sebab ulama-ulama hadis tu tak. Alim-alim bab fiqh menjadi rujukan. Sebab tu dalam bab fiqh orang ambil pandangan dia. Bahkan Imam Bukhari tu kedudukan dia tajuk tu pun ulama faham maksud dia fiqh tu apa. Daripada tajuk dia tu orang nampak fiqh dia ni mujtahid mutlak, tak boleh ikut orang lain. Macam mana setengah-setengah kata tak boleh. Sebab dia ulama hadis ni hadis saja. Hak fiqh ni kena cari ulama fiqh, sebab ulama fiqh ni lebih halus dia mengambil maklumat daripada hadis. Tak betul tu. Sebab ulama fiqh ni tak semesti dia tidak alim dalam bidang hadis. Begitu juga ulama hadis tak semesti dia tu jahil dalam fiqh. Kita tidak nafikan ada setengah-setengah ulama hadis tu memang dia kurang menonjol dalam fiqh. Tu memang ada. Begitu juga setengah-setengah ulama fiqh. Kadang-kadang dia tu teruk sangat dalam bab hadis. Benda tu boleh berlaku. Jadi kita kena tengoklah siapa orang itu. Seperti yang diperakui oleh ulama sepanjang zaman. Kalau Imam Bukhari, kalau Imam Syafi'i, kita nak kata tidak ahli hadis. Kalau orang belajar, orang tak akan kata gitu. Walaupun cuma Imam Syafi'i menonjol dalam bidang fiqh. Apakah dia jahil hadis? Tak akanlah namun Nasirus Sunnah jahil hadis. Tapi dia tu cenderung dari bidang fiqh. Pusing juga kita dengar dalam YouTube ni tak? Ada yang sebut gitu, nak ayatnya walaupun dalam hadis sebab gini ada, saya dengar sendiri terkejut juga saya. Dia bawa satu masalah, dia kata masalah ni memang hadis yang menyebutkan masalah tak ada salah satu pun yang sahih, semuanya dhaif. Dia sebut gitu. Jadi mana ulama hadis tolak atas rasa hadis tidak ada yang sahih. Memang betul tidak sahih. Tetapi ulama fiqh kata boleh. Dan ulama fiqh ni dalam bidang dia lah. Jadi ulama fiqh bila dia melihat hadis, pandangan dia, istinbat dia dalam mengambil hukum daripada hadis, dia lebih halus, lebih cermat daripada ulama hadis. Tu tak betul tu cakap gitu. Tak kena tu cakap gitu. Jadi di situ dia cuba nak buat pengasingan. Ulama hadis, ni hadis. Kalau nak tengok fiqh, jangan tengok ulama hadis. Itu bahaya tu. Bahaya pengasingan gitu tu. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri, cuba kita tengok metodologi dia. Nak bincang satu-satu isu kena mari hadis dulu. Quran hadis. Kalau dia nak sebut pendapat dia akan sebut ana uhibbu ataupun uhibbu saja. Maknanya dia kena jelas dulu hukum apa ni nas itu. Dua sumber utama tu. Sebab tu orang panggil Nasirus Sunnah, penegak sunnah, penolong. Sebab apa? Sebab dia ahli dalam hadis. Cuma dia menonjol dalam bidang tu. Jangan kita ingat dah. Jadi bila kita buat pembahagian begitu, dia akan timbul satu salah sangka. Berat tu. Jadi awak mengajar hadis tak sesuatu lah bab-bab fiqh ni. Fiqh tu ambil daripada mana? Pelik sungguh ya. Kata pelik dia marah. Fiqh ni ambil daripada hadis tu lah. Betapa perlunya orang fiqh kepada ulama hadis. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak sempat nak buat kajian secara detail, maka ulama hadis lah tempat dia rujuk. Dia nak buat tubik fiqh tu, dia kena rujuk dulu hadis ni betul ke tidak. Ini khusus kita kata dalam bab ibadat lah, orang panggil fiqh lah kita kata. Dia tak boleh main-main gitu. Kita faham lah maksud dia sebut begitu. Dia nak apa dia di sebalik kata kita boleh agak sebenarnya. Tapi bila dia buat gitu, itu bukan kaedah tu. Tak betul tu, itu bukan kaedah tu. Bahkan kalau masyarakat terima cara itu, rasa. Itu yang saya boleh sebut. Tu baik. Oleh kerana dalam hadis ni sebut dua perkara berkenaan dengan gosok gigi dan juga berkenaan dengan salat isya lewat tu. Tapi Nabi tak buat lagi, takut jadi berat. Sebab tu Nabi salat isya ni kira-kira mengikut waktu dia lah. Kadang-kadang lewat sikit, ada sampai pukul 11 lewat lah, lewat sangat beberapa jam kerana ada sebab, ada disebut dalam hadis. Hak Nabi sebut sini, kalau sebut 1/3 awal malam ni, maknanya lewat tu sekitar pukul 11 tu. Kebiasaan begitu. Tapi Nabi tak buat, kata takut jadi berat. Jadi kalau kita tengok isu gosok gigi, saya nak sebut satu perkara lagi. Rasanya sebelum ni dalam mukadimah pernah sebut.
Ini dalam beberapa buah kitab dalam mazhab Syafi'i lah. Huraya Bulughul Maram misalnya, hak baru Tawdihul Ahkam, antara yang disebutnya Nabi nak laula an asyqa ala ummati la awartuhum bisya fi kulli salatin. Nabi kata gitu tapi takut jadi buat Nabi tu. Hak Nabi nak ke dia? Biarlah. Nabi tak suruh gosok gigi, tapi Nabi nak sangat tapi takut jadi buat. Jadi hak Nabi nak sebenarnya siapa kena gosok gigi setiap solat tu, hak Nabi nak ke dia? Bersih ruang mulut. Tapi kalau suruh gosok 5 kali seperti 5 kali solat jadi berat. Tapi jadi Nabi tak buatlah kerana takut berat. Jadi hak Nabi nak jaga dia. Naknya supaya bersih mulut. Bersih mulut ni apa? Baik, kita kata bersih. Saya makan pagi tadi, siapa waktu asal tak makan apa? Bersih mulut. Tu bau busuk tu bau. Situlah ulama kata makna bersih mulut ni bukan sekadar tidak ada saki baki makannya, tapi bau tu termasuk juga. Jadi maknanya bau ni setengah-setengah panjang. Kalau setengah orang bau ni boleh hilang dengan gosok gigi, setengah tu tak. Gosok berbau lagi. Maknanya gigi bermasalah. Jadi maknanya kalau peringkat dia tu, kalau dia nak terima hadis Nabi, dia nak faham maksud hadis Nabi, dia tak boleh dah gosok gigi, dia kena gigi pada waktu tu. Gigi pada waktu tanya mana gosok gigi 4 kali sehari, 5 kali sehari. Bahaya dengan Listerine lagi tak ada apa ni. No. Tak guna klorok, mujur tak guna klorok. No. Rupanya doktor kata gosi bila rosok namanya dia bau, ikut doktor gigi lah. Boleh rujuklah dalam internet tu ada bagaimana maksud penyataan doktor tentang orang panggil buat rawatan gigi berkala, dia sebut sebab apa bau, antaranya gigi gosok ataupun gosi gosok. Jadi makna kalau gosok gigi tiba-tiba bau juga. Hak Nabi suruh gosok gigi tu tujuan tak sebab bau. Sebab tu orang makan bau, makan bau, Nabi tak pergi masuk masjid walaupun bersih gigi dia tu. Orang hak makan bau bau putih kau tak kau lah, bau dia, bau besar kau, bau merah kau, Nabi suruh bawa dia keluar siapa ke kubur Baqi'. Orang ni bukan tak gosok gigi, dia gosok gigi tapi kis dia makan bau tu. Jadi makna isu sebenarnya isu bau tu. Bila kata gigi, makna kalau gosok bersih pun tak ada makin, tapi kalau bau makna tak tercapai lagi maksud suruhan Nabi agar gosok gigi. Maknanya kalau kita faham hadis ni, puak kita ni mesti buat rawatan gigi berkala seperti mana yang dianjurkan oleh doktor gigi. Maknanya sesuai hadis ni dengan kita kata sains kita kata pergigi lah. Sekarang ni lama mana orang gosok gigi, Allah hadirat. Kalau saya nak sebut lah dok, orang kita tengok gigi dia bersih tapi bau bengeng. Sebab saya sebut tu lah, ada satu ni sekali berlaku gini, mujur sekali. Busuk siapa nak baca Fatihah tak apa jadi. Kalau saya sebut busuk sungguh pelik, busuk luar biasa. Ada setengah tu busuk terbau tidak terganggu kita, tapi ada setengah busuk pelik. Apa gitu? Dia kata dia gosok gigi dah, Nabi suruh gosok. Nabi suruh gosok tu apa? Suruh tak sebab bau. Itulah sebab tu dalam kitab Tawdihul Ahkam, bau tu paling ditekankan. Tu tujuan sebenar. Jadi kalau gosok gigi bau lagi, maknanya dia kena urus cara lain tu, kena pergi jumpa doktor, kena urus dari segi cara makan, dekat nak solat kena ambil waktu sejam ke. Mana dia kena fikir. Bukan cara gosok gigi saja. Tiba-tiba buh gigi dah ada pakai gosok, bau mengia kan. Lagi tak tercapai maksud. Tujuan gosok gigi nak bersih, tiba-tiba bau. Apa? Dah gosok dah lesah. Hak ni berat benar tak ada telinga ni. Ni tak ada telinga Zahid bin Khalid ni. Sebab tu saya kata, sebab tu ulama bincang tu, itu dia secara peribadi, dia pun tak suruh orang buat gitu. Tengok cuba perhati molek ni, dia pun baca hadis tu, laula an asyqa ala ummati, tapi Nabi tak suruh. Enggak, dia tak suruh dia buat apa-apa. Lepas tu buat dalam sah pula. Tak ada seorang pun sahabat kata Nabi pernah gosok gigi ketika nak semaya, duduk atas tikar sejadah ketika berdiri, tak ada. Kok adanya tempat wuduk tu banyak hadis. Bahkan Nabi ketika gosok gigi tu, sahabat mari nak kecek, dia kecek. Sahabat kata aku nampak lidah Nabi nak lagi masa Nabi kecek, padahal duduk tengah gosok gigi. Nak ayatnya boleh gosok gigi dekat tu. Tu pemimpin tu tidak menjatuhkan maruah. Sebab apa? Sebab dia gosok gigi di tempat yang betul, orang gigi tempat tu. Jadi tak ada masalah. Itu sebenarnya. Jadi kena perhatilah. Takut kita ambil orang ni, kata molek betul ada orang buat gitu, ni dalil dia. Tak boleh lah tu. Yalah kita fikir pun tidak nasabah kan. Itu saya sebut pengalaman saya sendiri, bau. Tapi tidak sepuluh bau tadi berat sungguh. Siapa lepai hidung kita no. Kata berat tak ada lagi bau gitu mu.
Hak ni pun tak sesuai lah, tak sesuai. Amalan kedua yang diingini oleh Nabi SAW dalam hadis ini ialah melewatkan sembahyang Isya hingga 1/3 malam. Tapi Nabi tak buat, takut jadi berat pada umat dia. Berdasarkan hadis ini dan yang lain, kebanyakan ulama termasuk imam-imam mazhab berpendapat waktu terbaik ialah melewatkannya. Jika tidak, apa hati boleh? Kebanyakan imam-imam mazhab berpendapat waktu terbaik ialah melewatkan salat Isya jika tidak mendatangkan kesusahan kepada orang ramai. Antaranya ialah hadis ini. Tapi kena ingat, hadis yang dikemuka di sini, kalau nak banding lagi hadis-hadis yang lain, Nabi sembahyang pada awal waktu. Banyak kita bincang dah Rasulullah Nasai. Jadi kalau isu melewatkan salat Isya ni dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya di asrama, pelajar tahfiz, dia baca Quran daripada maghrib, nak ambil nazirah tu, hafalan baru untuk diperdengar kepada guru pada waktu subuh tu, dia baca Quran tu sejam setengah ataupun 2 jam. Jadi untuk dia ni, dia bolehlah sembahyang lewat. Di situ hukum sembahyang lewat situ ni hanya maksud. Tapi kalau kita di masjid gini, lepas tu besok kerja, setengah tu, kalau setengah-setengah tepat tu pukul 7 tu, pukul 6:30 dah atas jalan dah. Jauhnya perjalanan, lepas tu jam lagi. Jadi tidak sesuai. Sebab tu disebut di sini. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, boleh jumhur ulama, saya sebut ni dalam syarah itu, jumhur ulama Nabi salat ni awal waktu. Jadi awal waktu tu ulama bincang, awal waktu ni berapa minit selepas azan. Kebanyakan ulama kata selepas azan. Bila masuk waktu azan, tu ambil beberapa minit dah. Kemudian salat sunat. Salat sunat tunggu sekejap. Zikir-zikir, tu kadar dia. Lepas tu iqamah lah. Itu mana awal waktu. Ulama khilaf pula, apakah awal waktu ni baik secara mutlak? Tidak juga. Ada kata baik tapi tidaklah mutlak. Sebab tadi lah, bagi hafal Quran, kita kata dia lewat Isya pun duduk agak dia, bukan duduk main haji dah. Dia baca Quran. Sebab tu kalau ada di masjid setengah-setengah tu, kalau berlaku buat program kita kata syarah atau ceramah khusus misalnya buat di masjid kan, dengan tajuk yang begitu penting, boleh kita pelewat sikit pun sembahyang Isya. Cuma masuk waktu tu azan lah dulu, tak apa. Azan lewat pun tak apa, tak ada masalah. Tu atas ketentuan pihak masjid lah. Kalau pihak masjid kata maknanya boleh, tidak kata dah setengah itu soal rugi, kita tak dapat pahala banyak, dah. Tak ada. Tidak gitu. Kebanyakan ulama tak kata gitu. Ada orang kata gitu pun. Tapi kalau kisah di zaman Nabi pun berlaku melewatkan waktu Isya. Cuba tengok dalam riwayat sahih kita bincang dengan Nasai kan, siapa tidur habis orang kan? Duk tunggu tu tidur habis. Tidur duduk masjid, kadang-kadang klik tidur rumah. Bila Nabi mari tengok nyeruh habis. Nabi suruh gitu klik tu. Suruh turut mari. Kan dalam riwayat nyeruh habis. Lewat benar tu. Apakah gitu semua? Tak. Ulama kata kebiasaan Nabi sembahyang awal. Tapi hak lewat tu, hadis lewat tu ayatnya boleh, dan kalau ada keperluan. Misalnya saya sebut tadi di pusat tahfiz misalnya. Biasa dia sembahyang pukul 10, 10:30. Lepas tu dia safar, lepas tu tidur. Tu biasa. Jadi tujuan sebab kalau kita tak tahu dah kita rasa Allah kurang lah hari ni sembahyang Isya dah. Apa lewat. Takut berasa begitu ya. Perlu kita tahu, nak tengok semua hadis tu Cuba tengok sini cuba tengok sini. Tapi Nabi nak suruh maya lewat gitu tu satu pertiga, takut jadi berat, jadi tak suruh lah. Maknanya nak tu. Maknanya di situ ada kebaikan lah tu. Tapi tak jadi gitu. Baik, cuba kita tengok hadis ni. An Abi Barzah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subh wa ahaduna ya'rifu jalisah wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-100 wa yusalli adh-dhuhr idza zalat asy-syams wal 'asr وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع الشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. Diriwayatkan daripada Abi Barzah katanya, Nabi SAW sembahyang subuh ketika seseorang dari kami mengenali teman duduknya, dan baginda SAW membaca antara 60 hingga 100 ayat sembahyang subuh. Hadis ni antara hadis yang menjadi dalil bahawa sembahyang subuh ni molek kalau dilewatkan sedikit. Sebab dia kata kami pergi tu, sebab masuk waktu subuh ni dalam hadis-hadis sebut bila pergi tu sebenarnya gelap. Masjid Nabi tak ada lampu seperti kita. Pergi tu gelap, masuk tu gelap. Bila nak sembahyang tu kita tengok, kita cel orang ada tepi kita ni. Ada setengah riwayat lewat lagi pada. Sehingga kalau dia tengok ada jauh sikit boleh kenal mana lewat lagi. Ada berlaku begitu. Ada berlaku gitu. Jadi ulama tengok semua. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman.
Sayyidina Uthman ketika dia dibunuh, ketika dia ditikam waktu subuh tu, mana sahabat kata ke Sayyidina Uthman ketika Sayyidina Uthman dia jadi tu imam tu, masa dia kena dia jadi tu imam mai subuh ketika dia dibunuh di 9 orang kena tu 6 orang mati. Sekali Sayyidina Uthman 7 orang lah. Beberapa orang lagi cedera parah, kena di bahagian lintai gitu. Dia buat gitu. Sanjak ni mana macam lawi ayam tu lah, Kelantan panggil lawi ayam. Pisau cekok. Tak apalah saya nak sebutnya bila pergi tu sahabat kata memang tak kenal. Kalau kita tengok kita tak boleh cek siapa, maknanya gelap semua. Baik, bila siapa perkataan semaya ketika Sayyidina Uthman akad takbir Allahu Akbar, pada waktu tu dia tikam. Pada waktu tu sahabat kata kita boleh kenal dah orang tu. Maknanya lewat kat lah juga tu. Sebab tu ulama kata hal tu sesuai dengan zaman dia, sebab dia bukan kerja pukul 8. Dia tidak traffic jam seperti kita ni. Semua tu ulama, sebab tu dia kena tengok semualah. Patuh hak Nabi semaya awal banyak hadis. Semaya awal banyak hadis. Sebab itulah kalau dalam kitab syarah dia punya masalah itu, dia kata jumhur ulama kata Nabi ni dia semaya awal, cuma semaya lewat tu sama ada nak menyatakan keharusan ataupun kerana ada sesuatu sebab. Begitu. Supaya juga kalau Sunan Abi Daud misalnya ada disebut sahabat tu basuh kepala 3 kali, bukan basuh sapu kepala 3 kali, ambil wudu. Nanti dah tempat kita tu biar dulu. Maknanya dia sapu kepala 3 kali. Jadi ulama bincang kenapa 3 kali? Sebab apa? Sebab kebiasaannya sekali. Bila buat 3 kali tu bincang. Jadi syarah tersebut sebab waktu tu panas sangat. Kalau sekali tak ada, panas doa. Buat 3 kali. Sebab tu ulama kata asalnya sekali. Fatwa mazhab Syafi'i kita ni terima 3 kali. Ada hadis juga. Ada hadis juga, bukan tak ada hadis. Jadi cumanya saya lebih pergi kepada yang sekali tu, sebab hal tu lebih banyak kedudukan hadis dan ulama ramai tarjih tu. Sebab tu bila ada yang buat 3 kali dibincang kenapa. Supaya juga bila Nabi kencing berdiri dibincang kenapa Nabi kencing berdiri, sebab biasanya duduk. Dia banyak contoh-contoh begitu. Aisyah kata tak ada, Nabi tak pernah kencing sambil berdiri. Mungkin dia duduk dalam rumah. Pak sahabat kata Nabi kencing berdiri ni luar rumah. Tu dalam kitab tu lah Imam Syafi'i dia bincang dalam kitab tu. Imam Syafi'i dia sebut gini. Jadi kita kena faham lah. Janganlah bila kita jumpa kita faham hal tu. Padahal tu bukan menjadi amalan kebanyakan sahabat. Sepuluh kita adik kena. Tak ada, Nabi pun tak ada buat begitu. Sahabat lain pun tak ada. Dia yang buat. Lepas tu kalau buat, sebab tu dibincang, maknanya dia gosok gigi tu bukan kerana gigi dia kotor. Dia nak ambil sunnah tu kan. Dia rasa nak buat sebab Nabi sebenarnya buat cuma takut berat. Aku tak berat untuk aku. Dia tak suruh orang lain buat. Dia buat untuk peribadi dia. Bagai-bagai begitu tak apa. Cuma saya nak sebutnya kena fikir juga jiran kita sebelah tu. Takut dia rasa kembang ni main duduk di telinga ni. Gigi duduk di telinga ni begitu. Ada bulu tu tepi tu. Enggak dekat dengan hidung kawan tu. Enggak maya tidak seperti kita lah ni, jauh ni. Rapat. Bau ni nak rapat. Tak sesuai. Tu nak ayat ni. Lepas tu dia buat ikut dia seorang. Tak usah kata gapo. Nah. Baik, gitulah. Baik, dia pun sebut lagi. Dia Abi Barzah ni dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur bila tergelincir matahari dan asar ketika salah seorang dari kami pulang ke penjuru Madinah dalam keadaan matahari masih cerah. Maknanya awal lah. Maknanya dia sembahyang asar, lepas sembahyang asar tu pergi ke penjuru Madinah ni. Setengah ulama kata penjuru Madinah ni maksudnya Quba, ada setengah riwayat 5 km tu. Enggak lah ni dulu straight gitu pergi. Lah ni kena kona dengan gapo lagi lah jauh lah. Padahal 5 kilo ya. 5 kilo tu belasah tu. Tak apalah. Jadi mana dia balik tu matahari masih hayah, masih cerah lagi. Mana jauh lagi daripada nak masuk maghrib tu. Tu maksud dia. Tu. Hadis ni sebenarnya jadi dalil bahawa sembahyang asar tu mana Nabi sembahyang awal. Baik. Kemudian saya terlupa dia kata apa yang disebutkan olehnya tentang maghrib. Nabi SAW tidak kisah dia maghrib ni begini berkenaan dengan maghrib ni. Bagi ulama yang mengatakan bahawa waktu solat ni ada 3. Waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu makruh. Untuk maghrib tak ada pembahagian.
Bagi ulama yang ada pembahagian, sebab bukan semua ulama bahagi waktu solat ni kepada 3, afdal, ikhtiar dan juga makruh. Ada ramai ulama bagi, tapi semua ulama kata waktu maghrib tak ada waktu tu. Tak boleh kita kata maghrib ni waktu afdal ni, waktu makruh, sebab dia pendek, dia ringkas. Tak ada pembahagian untuk waktu maghrib. Itu kebanyakan ulama sebut begitulah. Jadi kita nak semaya waktu, tapi janganlah siapa mereka terpaksa baca, kadang-kadang baca Fatihah saja. Tak ada nak baca ayat. Waktu tak boleh siapa gitu mo. Kalau berlaku sekali-sekala tak apa, jangan jadi amalan. Ulama kecam orang yang buat gitu dengan keras. Itu termasuk su'ul adab, buruk akhlak tu. Nak hari gitu, tak kena tu. Sekali-sekala tak apa. Jadi Nabi SAW tidak kisah untuk melewatkan isyak hingga 1/3 malam. Tak kisah. Semua ni dia tengok keadaan semua ni. Kemudian dia berkata hingga ke tengah malam. Tengah malam pun tak kisah. Syatrul lail. Tengah malam pun tak kisah. Tapi perbuatan Nabi lagu mana? Tak, Nabi tak buat gitu. Cuma wayak no. Adalah maksud dia tu. Setengah ulama kata hikmah dianya nak bagi peluang kepada orang yang mari jauh. Kadang-kadang sahabat Nabi ni lepas dia gini ya, cerita dia lah terbelakang dia hadis ni lah kalau kita nak sebut. Kenapa Nabi suka tu? Sebab Nabi tengok masyarakat, bukan tengok dia. Sahabat Nabi ni khijah, hari Jumaat khijah lagi. Khijah dia tengah pada pasir. Kadang-kadang balik cepat-cepat. Setengah tu mari tu orang semaya nak sudah dah, baru dia sapa. Lepas tu makan dak lagi, klik dulu. Lepas tu mari pula. Bagi orang khijah di pasar di Madinah tak ada jadi masalah. Orang khijah di tengah pada pasir ni. Sahabat Nabi khijah macam-macam. Jadi Nabi nak raih orang ni lah. Nak raih orang ni. Setengah tu kalau kita tengok dia, kita kena faham masalah. Setengah tu sahabat bila lepas maya tidur nerok sampai deku. Tu Nabi kata kalau pelewat sikit molek bui biar lama sikit tidur tu. Benda-benda gitu kita kena faham. Gak benda tu berlaku ke kepada kita sekarang? Tak berlaku. Bahkan kita nak cepat apa? Khijah ke? Berat khijah kita daripada pagi sampai setengah tu klik lepas maghrib. Tak ada. Sebab tu dia minta kalau ada surah kat rumah dia tu buat lepas isyak satu program untuk bobok dia. Ada laku gitu. Sebab tu saya kata perkara ni dia tidak mutlak gitu. Makna Nabi buka kelonggaran. Jadi dengan kelonggaran itulah masyarakat kemudian seperti kita ni lebih fleksibel pun tidak jadi masalah. Kalau tidak kita akan rasa Allah salahnya kita duk jadi amalan semaya lewat sama. Padahal isyak ni luah. Sebab tu ulama kata semaya ni dia panggil qada muwassa'. Wajib muwassa'. Maknanya bebas nak semaya waktu mana. Dah tahu dah waktu isyak ni sampai subuh. Mana boleh lah. Tetapi kita kena tengok pula dari segi pengamalannya macam mana. Nak ayatnya boleh, bukan pada molek. Janganlah tu mai lewat sama pukul 5 sama. Mai isyak. Nyada terbabah sekali-sekala tu. Kena mai tidur dulu. Begitu maksud dia. Jadi perbahasan lebih terperinci tentangnya akan dibincangkan dalam bab solat akan datang. Kita akan bincang pula bab ni secara detail lah. Kita pergi kepada bab seterusnya, bab sunanil wudu, bab sunat-sunat wudu. Saya sebut sunat tu maksudnya perkara yang berkait dengan amalan sunat yang berkait dengan wudu. Sunnah dengan sunat ni serupanya, semua hakikat sebenarnya. Sunnah-sunnah wudu ni perkara yang berkait. Sebab tu setengah ulama kata ni hak kita nak bila disebut bab sunat apa ni sunnah-sunnah ataupun sunat-sunat wudu, kita ni nak bincang bukan sekadar sah wudu, tidak. Kita nak bincang juga sifat wudu Nabi. Tu maksud dia. Kalau nak bincang tentang sah, apa tu dalam Quran tu sah dah wudu ni. Tak payah khamar. Tak payah. Nak khamar air merah tu mau tu. Air patai apa air buka air. Nak khamar tu. Muncullah tidak wajib khamar tu dah. Lepas tu nak masuk air lidah tu. Kadang-kadang buka pahit sebab boleh bahaya batu lalu. Bola gula sikit-sikit kena suruh manis. Nak khamar tu. Nak masuk air lidah. Tak boleh. Tak boleh tu. Jadi maknanya kita kena faham lah. Jadi sunnah di sini maknanya sifat, lebih kepada sifat solat, sifat wudu. Bukan kalau nak sah wudu ambil fardu tu lah, rukun lah. Ada tidak nak bicara tu ni. Ni orang yang sah dah ambil wudu ni, kita nak perkemah lagi wudu tu dari segi sifat wudu. Baik. Cuba tengok di sini dia ada sedikit huraian. Saya sebut tu sebab dia tidak sentuh di sini. Maksud sunnah di sini bukan hanya merujuk pada sunnah wudu saja.
bila kata sunnah, bahkan ianya lebih luas, iaitu setiap kata-kata, perbuatan ataupun pengakuan Nabi SAW yang menyentuh sunat atau fardu. Ni hak kita sebut sifat wuduk tu. Kita nak bincang ni kata-kata Nabi, tentang perbuatan Nabi, semualah. Semua hak berkait dengan wuduk, hak Nabi buat, hak Nabi sebut, kita nak tahu semua. Itu maksud dia. Sebab Sayyidina Ali, dia tengok Nabi ambil wuduk, lepas tu bila tengok air lebih tu, dia pernah tengok Nabi minum air lebih dalam bekah, dia buat juga begitu. Enggak, kita nak togak di pahit, enggak tak ada berlidah pakai di pahit, nak buat gitu. Kena faham lah. Jadi sahabat Nabi Sayyidina Ali buat berasal pada dia tengok, orang lain tak tengok. Jadi bila dia satu hari tu dia ngajar fardu ain ni. Ada sahabat, ada tabi'in minta, sahabat pun mungkin ada juga, cuba tunjuk pada kami betul-betul bagaimana Nabi ambil wuduk. Sayyidina Ali kata boleh. Bawa air dalam bekah. Sayyidina Ali pun buat. Mu tengok molek. Sayyidina Ali pun buat daripada awal sampai habis basuh kaki. Lepas tu masa dia buat gitu, dia duduk, dia tengoklah. Sudah tu dia bangun, dia ambil air dalam bekah, dia minum. Senyap anak murid. Anak murid pakai senyap tu, mana tok guru ni minum. Saat ni duduk molek-molek, bila nak minum bangun cacat. Sayyidina Ali pun lepas dia minum, dia clear kata, aku tahu mu duduk tengok pelik aku buat gini dak. Aku nak ayat kamu, aku tak tahu apa, tapi aku tengok Nabi pernah buat gitu. Aku tengok sendiri. Jadi atas rasa keyakinan hak Nabi buat ni molek, dia buat, dia pun tidak tahu maksud apa. Maknanya Sayyidina Ali situ kena ingat, apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali itu semata-mata berdasar pada hadis, bukan berdasar pada fiqh. Dia tak tahu apa sebab. Tak ada orang bincang tu dalam fiqh. Semata-mata dia tengok. Tak apa. Sebab Nabi tak akan buat benda yang merosak ke tubuh. Nabi tak akan buat benda yang menyebabkan jadi implikasi buruk. Nabi tak akan buat. Jadi kalau kita tak tahu, tak satu baik. Lepas tu kalau tahu juga, nak buat ke tak gitu. Itu termasuk sunnah yang tidak disyariatkan. Itu kena faham lah. Sebab tu tak ada orang kata minum air lepas tu bekas, lepas tu kita lah kalah lah ni. Paruk gitu. Kena faham lah. Ia sebagaimana ungkapan tersebut di dalam sunnah begini-begini, maknanya adalah hadis. Sebab ada ketikanya sunnah ni, sunnah ni dibakar dengan makna hadis. Tetapi sunnah dalam sunnah ni ada kena itu juga ni. Kalau dalam kitab, kalau sebut sunnah secara istilahi, ramai di kalangan ulama dia kata sunnah ni mana amalan yang sabit berdasar pada hadis sahih. Tu ramai yang mentakrifkan begitu. Sebab tu orang tak sebut sunnah dhaif ada. Tak ada. Hak pembahagian tiga, dhaif, hasan dengan sahih. Ni kita kata sahih, hasan, dhaif, dan dhaif tu banyak pecah dia. Hak tu hadis. Ulama di segi istilah kenapa? Kalau kita sebut ni sunnah yang dhaif jiddan, kejutlah kalau kita sebut begitu. Ni ngaji hadis siapa dia ni? Hadis ni dhaif jiddan dia tu. Sahih, sunnah dhaif jiddan. Kata paruk dah. Mana orang tak guna gitu. Sebab tu sunnah ni maknanya amalan. Sunnah ni mana sesuatu yang berkait dengan Nabi yang dipetik daripada hadis sahih. Sebab tu Imam Bukhari kata, aku kumpul hadis ni, sanggup wakaf ke hidup aku untuk hadis ni. Aku nak supaya sunnah yang sampai kepada itu sunnah yang sahih. Sunnah mana betul? Mana umat ni boleh ambil sunnah daripada hadis tu. Sunnah tu apa maksud? Hadis tu kena sabit dulu. Hadis tu kena sahih dulu, baru jadi sunnah. Kalau hadis tu tak sahih awal-awal lagi, tak boleh kita nak kata amalan itu sunnah di segi istilahnya. Baik, siwak juga termasuk dalam sunnah wudu. Siwak ni termasuk dalam sunnah wudu. Tapi tak ada seorang pun ulama kata dia ni termasuk dalam wudu. Tetapi sesuatu yang berkait dengan wudu. Kalau kita perhatikan daripada hadis yang menyebut tentang gosok gigi ni, kenapa hadis-hadis gosok gigi diletak di bawah bab taharah? Bab apa? Sebabnya pembincangan tentang taharah ni adalah merujuk untuk kualiti, untuk salat. Apa yang nak taharah sangat tu untuk salat, bukan untuk pergi kedai, bukan untuk masuk dewan, untuk semaya. Dia gitu maksudnya. Jadi mana kaitan siwak ini, kaitan yang sangat rapat dengan sempurna salat. Cuba tengok di sini. Kita kata siwak itu maknanya berkait dengan salat. Hak ni sebut juga siwak berkait dengan wudu. Lepas tu nak gosok macam mana? Kita akan tengok selepas ni. Jangan amal gosok gigi selepas ambil wudu.
Dia kena amal tu. Kalau amal tu kena stop awal-awal. Stop awal-awal. Sebab Nabi, ialah wallahualam, setakat kita ngaji dak ulama pun sebut lagi kita gosok gigi sebelum wuduk. Ni sebab ambil siap wuduk baru gosok gigi. Pelik tu. Nah. Siwak juga termasuk dalam sunnah wuduk, tetapi ia disebutkan dalam bab berasingan seolah-olah untuk memberikan penekanan yang lebih tentang kesunahan gosok gigi tu. Terdapat sunnah yang disebutkan dalam bab ini bukan khusus untuk wuduk sahaja. Sebaliknya ia merupakan sunnah juga di tempat yang lain. Antaranya membasuh tangan bagi orang yang bangun dari tidur, mendahulukan tangan kanan dan gosok gigi. Jadi basuh tangan ni adalah dia termasuk juga, walaupun dia bukanlah sunat kita kata sunat wuduk. Bukan mana tidak sunat wuduk sahaja. Tapi kukuk mana pun jelas dalam hadis Nabi sebelum ambil wuduk Nabi basuh tangan dulu. Tu. Tetapi kalau dalam setengah-setengah hadis Nabi bila bangun tidur mula-mula Nabi buat selain pada baca doa, Nabi basuh tangan dulu. Dah tu perbincangan panjang. Boleh dikatakan ulama kata basuh tangan lepas bangun tidur tu, bangun tidur kat mana? Bangun tidur waktu malam. Hak dia tutup habis nela tu. Bukan hak tidur qailulah waktu zuhur tu mentah tu. Waktu dak tu. Hak tu ditekankan sebab apa? Ada sebab dia. Tu kita bincang dah. Kalau nak bincang pula jadi panjang lah. Baik, berkenaan dengan gosok gigi ni salah satunya basuh tangan dulu. Sebab apa? Sebab nak guna buah gigi tu. Terutama kalau dulu guna kayu sugi lagi kadang-kadang dekat nak ajar mana Nabi nak bersih sungguh umat dia ni. Engkau mulut tu kan kamu nak gosok gigi. Nak gosok gigi tujuannya biar bersih. Dia betul-betul tangan tak bersih. Tu kena itu dulu. Patut ulama bincang panjang sebenarnya. Basuh tangan ni hak mana? Sebab dia basuh tangan lagu mana? Dia gitu. Hak ni mula-mula sekali perlu ditekankan. Baru atas ni. Sebab hak ni lah hak banyak kita pegang sesuatu, sentuh sesuatu. Dia lebih kotor hak ni lagi. Nak banding hak bahagian atas. Gitu. Jadi maknanya itu antara yang disebut. Baik, sekarang ni kita masuk fasa pertama. Fasa pertama saya ambil selalu. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ni hadis mula-mula. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang kamu bangun dari tidurnya, janganlah dia membenamkan tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana tangan dia bermalam pada waktu tidur. Hadis ni sebenarnya pertama sekali sebelum kita baca tu, hadis ni boleh katakan kebanyakan ulama menyebutkan hadis ni tidur pada waktu malam. Sebab Nabi kaitkan duk garu duk gapo ni tidur lama ni. Biasa orang garu ni engkau tidur lama gak peluh misalnya dok garu kursi lah. Pergi kadang-kadang tempat-tempat sulit dan sebagainya, di situ boleh jadi ada daki dia selekat di celah-celah kuku. Sebab style zaman Nabi bila ambil wuduk Nabi sendiri air tu dalam satu bekas kecil saja. Dia ada istilah bekas tu. Mana istilah hak muka dia besar boleh masuk tangan. Bekas tu bekas jenis tu orang kita panggil besin kecil. Jadi cara Nabi ambil wuduk dia celup tangan. Sama ada gharfah satu celupkan ataupun gharfatain guna dua-dua tangan celup. Jadi bila nak celup tu kena basuhlah dulu tangan tu. Hak basuh tangan mula-mula tu kira lagu mana? Apakah sudah dikira termasuk dalam basuh anggota wuduk ataupun itu tak lagi tu? Hak tu termasuk sunat baru. Hak lagu mana? Kebanyakan ulama kata basuh, ada setengah ulama kata basuh tu nak bersih terlebih dahulu. Selepas tu baru basuh tangan dalam konteks basuh anggota wuduk. Ada orang kata tak, basuh tu yang dah tu. Hadis ni juga menunjukkan bahawa Nabi celup dalam bekas kecil. Tak ada istilah musta'mal di sini. Tu. Banyaklah kalau nak bincang, kita akan bincang ke datang lah ni, kita bincang ke datang. Dia air musta'mal ni boleh tepuk meja, jangan main-main. Dah bahagian musta'mal silap-silap air bulan, kalau silap faham lah. Nak kata lagu mana? Tu satu perbincangan lain. Kita jangan abaikan perbincangan tu, sebab ulama bincang tu ada sebab dia juga. Nak jaga tu, tapi jangan sampai perekat melampau. Kalau saya dulu hadirat ingat lagi di sekolah, masa sekolah di sekolah menengah dah ni, guru kita tu dia perhati anak murid ambil wuduk. Saya sendiri pun kena. Enggak dulu ke sekolah harap kami mesti semaya zuhur tu. Kalau sekolah pagi pun, kalau petang kena 2 waktu tu semaya tu, zuhur dengan asar.
Masa ambil wuduk tu, guru aku tengok, ustaz lah. Saya kena sekali. Jadi air wuduk tu kita basuh ni, dia tak sempat kena pun luar. Sebab tu musta'mal. Oh, payah nak buat. Duk gini ambil wuduk tu. Bapa takut kena. Sebab dia kata musta'mal. Memang kita faham begitulah. Jadi bila kita ngaji, tak ada tu. Tidak gitu air musta'mal ni. Itu kita bincang ke data. Jadi bayangkan bila Nabi ambil wuduk, lepas tu sahat saya dinali tadi. Sebab tu ulama kata, biarlah saya sebut dah tadi kan saya nali minum air lebih tu. Ulama kata hak tu Nabi nak air hak lebih wuduk tu air yang bersih. Boleh minum. Bahkan boleh digunakan pula untuk orang lain bersuci hadis tu. Tu dia kata tahura ni menyucikan acak kali. Itu makna tahura. Surah Muntahal Jumuk tu. Acak kali. Tahura ni mana acak kali boleh guna, bukan sekali. Maknanya kalau kita guna air hak lebih tu boleh. Kalau saya nak sebut kat ulama kata air hak ni boleh tadah lagi. Sebab tubuh manusia tidak najis. Walaupun saya sendiri pun tak akan guna, itu cari air lain lah. Tak apalah, tapi naknya boleh. Kita boleh kecek lagi tu muka air, boleh naik perahu. Banyaknya tempat kita. Tapi tempat tak ada air tu. Memang ada pengalaman orang tempat dia tak ada. Dia faham hadis tu dalam kita. Boleh. Tak ada. Tapi sebab tu dia kata kena basuh dulu. Tangan ni biar bersih. Sebab dia air tu dia cebok. Dia cebok pada bila tangan bersih, cebok tu bersih lah. Jadi dia boleh guna setengah tu tak ada ni. Boleh juga. Tapi tak wiminu kanak dia tak ada begitu ya. Kata wiminu kanak tu tak ada lah dia. Maknanya dia tak ada gitu ya. Kau kata kalau tak ada wiminu kanak, jauh wiminu kau tu lelaki, jauh wiminu kau mini tu karut marut tu. Tak tahu ambil di mana tu. Mana kalau hak tu bukan tidak ada kaitan dengan Islam. Tu ajaran mana? Tak tahu. Kalau lah hadis tak ada tu mengarut tu ya. Tu. Jadi kita bincanglah lepas ni. Kita bincang lepas ni. Dalam bab tabarruk. Bagaimana nak tabarruk dengan air lebih wuduk ni ada bincang khusus selepas ni. Selepas Isya. Hadis ni kita sambung minggu depan lah. Minggu depan kita akan masuk fasa pertama berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Hak ni hadis tak kena perhati benar ya. Sebab kita nak wuduk kita ni dia mesti tepat seperti wuduk Nabi. Biar pun kita tidak berada zaman Nabi, dengan kita nak biar kita nampak gini Nabi Abu daripada awal sampai akhir. Sebab sahabat Nabi dia tak tahu pun mana sunat, mana rukun, dia tak cara. Zaman dia tu. Dia tengok Nabi buat lagu mana? Buat kan? Sebab tu dia boleh tu boleh hak molek. Kita ni dak muka sunat tu gak dia kata tak buat tak dosa. Rugi kita kecek lagu tu jadi rugi kita. Kita tidak nak tu. Kita ni zaman kita ngaji hadis ni kita nak hak Nabi buat lagu. Buatlah tu. Hak kita nak bincang sunat wajib itu perbincangan secara ilmiah memang. Tapi dari segi amalan kita nak standard Nabi. Standard Nabi gitu. Jadi saya setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan fasa pertama di bawah bab sunat wuduk. Jadi untuk kuliah Isya ni ada selepas ni insyaAllah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.